KPM. Hai. Ya. Kita dah mula dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera diucapkan kepada seluruh penonton Road to Success Didik TV KPM. Nampak tak saya pakai apa ni ya? Tengkolok ke tanjak? Lepas ni kita tanya cikgu. Alright, kita kembali dalam Road to Success SPM 2021. Tersasul pula saya petang-petang ni kan. Alright, tapi sebelum tu murid-murid sekalian pastikan kekalkan penjarakan fizikal, pakai pelitup muka dan sentiasa memakai cecair pembasmi kuman. Alright, anda mesti tertanya-tanya kan, apakah subjek kita pada hari ini? Pakai satu set baju Melayu dengan tenggolok ni jom kita saksikan profil guru kita terlebih dahulu. Alright, kita bersama dengan Cikgu Juraiti pada hari ini. Cikgu, apa khabar cikgu? Sihat? Alhamdulillah sihat. Okey, hari ini kita dalam sihat cikgu. Tapi sebelah sana kita ada tengok gambar yang menarik cikgu. Siapa yang buat gambar-gambar ni cikgu? Gambar-gambar ni adalah hasil kerja cikgu. Wow, bertepatan dengan subjek kita pada hari ini, pendidikan seni visual cikgu Betul. Tapi sebelum kita mulakan, apa kata kita buat SOP terlebih dahulu, boleh? Okey, boleh. Okey, jom cikgu, silakan. Kenakan cecair pembasmi kuman. Okey, saya pula cikgu. Baiklah. Okey, bila kita dah kenakan cecair pembasmi kuman cikgu, barulah kita boleh buka pelitup muka kita. Tapi kita jangan buang rata-rata, letakkan dalam bekas yang kita bawa. Alright cikgu. Saya ada bawa bekas plastik ni cikgu. Cikgu pun ada. Cikgu pun ada. Okey, supaya kita tidak terkena jangkitan di mana-mana lah kan. Kita tak tahu dekat atas meja ni kita ada kuman ke tidak kan cikgu? Betul. Okey cikgu. Baik, subjek kita pada hari ini pendidikan seni visual. Betul. Dan hari ini saya pakai tanjak ke tenggolok ni cikgu? Itu tanjak, Aiman. Yang ni tanjak. Ini tanjak. Kalau tenggolok macam mana? Tenggolok tu untuk institusi beraja. Institusi beraja. Yang di Pertuan Agong kita pakai tenggolok. Tapi raja kita tak pakai macam ni lah kan? Dia ada pakaian khusus model saja. Ya, betul. Model Mereka saja. ada yang Alright cikgu. sendiri. Jadi ada kaitan dengan topik kita pada hari ini cikgu kan? Ya, betul. Okey, tapi sebelum tu cikgu, kita nak lihat berkaitan dengan subjek kita pada hari ini. Apa yang menarik hari ini ni cikgu? Okey, apa yang menarik pada hari ini? Hari ini cikgu nak ajar dua bab. Okey, bab yang pertama tingkatan 4, alat kebesaran dan perhiasan diraja. Itu yang kita pakai tanjak tu. Okey, bab yang kedua cikgu akan ajar tentang seni lukisan tingkatan 4. Okey cikgu, macam saya suka gambar di belakang sana tu cikgu. Gambar ikan tu. Ini berapa lama cikgu kita nak hasilkan gambar ni? Yang ini tak lama. Cikgu hasilkan dalam masa 2 jam setengah je. Wow. 2 jam setengah sahaja. Cantiknya kita nampak kesenian yang ada pada gambar tersebut. Tapi sebelum tu cikgu, Ya, betul, kita nak dengar pula apa pandangan murid-murid kita tentang topik kita pada hari ini. Selepas ini cikgu, tapi apa kata kita berehat dulu cikgu? Boleh, Aiman. Sebab saya nak tanya cikgu, nak minta tips sikit melukis ni. Kita berehat seketika. Boleh. Murid-murid jangan ke mana-mana, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Pada pendapat saya, subjek seni adalah satu pembelajaran yang seronok. Saya suka subjek ini. Pada pendapat saya, subjek PSB adalah subjek yang salah satu subjek yang senang untuk dapat skor. Dan dapat membantu kita dalam mendapat keputusan yang cemerlang. Pada pendapat saya, subjek PSB adalah subjek yang boleh membantu saya untuk mencapai cita-cita saya sebagai seorang designer. Saya suka seni kerana itu adalah subjek kegemaran saya. Didik TV KPM.
Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Kita bersama dengan Cikgu Juraiti Mokhtar. Cikgu ya? Saya Aiman. Alright, hari ini subjek yang cukup saya sukai Cikgu. Pendidikan bagus. seni visual. Okey, tapi sebelum tu Cikgu, ada murid-murid yang nak bersama dengan kita pada hari ini. Apa kata kita jemput mereka masuk terlebih dahulu, boleh Cikgu? Boleh. Mana murid kita ni? Dah masuk ke belum? Mereka dah. Mereka pun pakai tajak juga Cikgu. Surprise. Surprise lah. Tapi sebelum tu Cikgu, kita nak berkenalan dengan mereka terlebih dahulu Cikgu, boleh? Mari kita berkenalan. Okey, first kali saya nak berkenalan dengan Atifah. Boleh kenalkan diri Atifah? Mana ke Atifah ni? Boleh kenalkan diri? Okey. Silakan. Okey, silakan. Boleh kenalkan diri anda? Onkan mikrofon tu. Dia pun pakai tajak juga. Okey. Atifah. Boleh? Tak pun Cikgu, kita pun. Okey, ada. Nama saya Binti Ishak daripada SMK Lancang. Okey. Dan seterusnya kita nak berkenalan dengan Umaira. Ada tak Umaira? Assalamualaikum, nama saya Siti Nur Umaira. Ni pun juga daripada SMK Lancang Pahang. Yang ketiga kita nak berkenalan dengan Izzuddin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Izzuddin Faiza. Saya daripada SMK Lancang. Okey, terima kasih Izzuddin. Seterusnya kita ada Rozita. Mana satu Rozita? Dia punya paling canggih sekali tu. Dia punya tanjak tu kan? Ustazah, cikgu kan? Pun boleh. Okey. Seterusnya nama saya Rozita Nopofeni dari SMK Lancang. Okey, thank you Rozita. Kita ada Iskandar. Silakan Iskandar. Hai, Assalamualaikum. Saya Muhammad Iskandar Shah dari SMK Lancang. Okey, last sekali kita ada Daniel. Boleh kenalkan diri anda? Hai, nama saya Lin Ashraf Khairul Hisham dari SKMK Lancang. Umaira, itu buat sendiri ke beli kat kedai tu? Cantik kan? Canggih bukan main lagi dia punya, ya Cikgu? Buat sendiri. Alright Cikgu. Mungkin lepas ni Cikgu boleh cerita dengan lebih lanjut apakah sebenarnya simbolik kita pakai pada hari ini. Dan topik kita cukup menarik Cikgu, iaitu alat kebesaran dan perhiasan diraja. Silakan Cikgu. Okey. Assalamualaikum. Selamat sejahtera semua ya. Okey, semua anak-anak murid Cikgu sihat hari ini? Sihat Cikgu. Sihat ya. Okey, Cikgu akan teruskan. Okey, hari ini Cikgu akan ajar 2 bab dalam tingkatan 4 pendidikan seni visual. Bab 1 kita akan belajar tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja. Dan bab 2 kita akan belajar tentang seni lukisan. So dengan tidak melengahkan masa, Cikgu terus pergi kepada bab yang pertama, alat kebesaran dan perhiasan diraja. Okey. So, terdapat alat kebesaran dan perhiasan diraja yang masih diguna pakai dalam majlis dan juga istiadat yang tertentu. Hari ini kita fokus kepada adat dan istiadat istana diraja ya. Okey, peralatan dan perhiasan ini merupakan warisan bangsa yang perlu diketahui oleh generasi hari ini dan akan datang supaya tak lupa dan juga dapat menghormati institusi ini. So inilah kepentingan yang kita belajar hari ini. Sebab zaman sekarang ni Aiman, kita pelajar-pelajar murid-murid kurang terdedah dengan pakaian-pakaian dan alat kebesaran diraja. Okey, jadi pada tingkatan 4, PSV tingkatan 4 kita akan pelajari tajuk ini. Okey, seterusnya. Dalam tajuk ini kita akan pelajari tentang Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan dalam demokrasi berparlimen yang mana diketuai oleh Yang di-Pertuan. Yang di-Pertuan apa? Yang di-Pertuan Agong. Ya, betul. Yang di-Pertuan Agong. Saja je Cikgu nak usia Aiman ya. Terkejut ya. Okey, institusi beraja di Malaysia ni mempunyai pelbagai jenis alat kebesaran. Okey, kita ada banyak alat kebesaran dan perhiasan mengikut negeri Aiman. Berbeza Cikgu. Berbeza. Setiap negeri mempunyai alat kebesaran dan perhiasan yang berbeza-beza. Jadi kita akan belajar pada hari ini. Okey, seterusnya Cikgu nak perkenalkan alat kebesaran diraja ni. Okey, tujuan kebesaran alat kebesaran dan perhiasan diraja ini adalah sebagai simbol keagungan warisan
Kesultanan Melayu Melaka. Itu yang kita pakai tanjak hari ini. Hari ini cikgu ada bawa seorang model. Tapi itu bukanlah pakaian rasmi istiadat diraja. Itu sekadar orang kata pengetahuan untuk murid-murid kita. Wah, tak sabarnya saya nak tengok siapakah modelnya tu. Kita tunggu. Dulu. Kita berkenalan dulu dengan alat yang pertama iaitu cogan alam. Yang ni yang dikatakan dengan cogan alam. Okey, cikgu terus bagi pada tips peperiksaan. Okey, dalam SPM nanti, kebiasaannya soalan akan tanya tentang ciri-ciri sesuatu alat kebesaran dan juga perhiasan diraja. Satu-satu barang tu akan ditanya cikgu. Kebiasaannya soalan terus kepada ciri-ciri. Jadi anak-anak murid cikgu kena alert dengan ciri-ciri yang ada pada setiap alat kebesaran dan perhiasan itu sendiri. Contoh cikgu, yang ini cogan alam. Cikgu tak akan baca semua skrip ni sebab dalam buku teks kamu boleh tengok dalam buku teks yang lebih lanjut. Atau kalau cikgu, kalau kamu nak tahu lebih banyak lagi tentang alat kebesaran dan perhiasan diraja ni, boleh buka laman web rasmi Istana Negara. Zaman sekarang dah canggih kan, kita boleh banyak tahu daripada banyak-banyak sudut. Cikgu, model kita dah sampai cikgu. Saya nak jemput dia sekejap boleh cikgu? Boleh, silakan. Tapi murid kita berehat sekejap. Saya nak pergi jemput dia. Boleh boleh, jom. Kembali selepas ini. Road to Success SPM 2021. Jemput masuk. Jemput masuk. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Mana pula model ni? Lai tak jumpa. Hei, Hang Jebat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama kita tidak bersua. Kemanakah Hang Jebat pergi selama ini? Ada bertapa. Di Gunung Ledang. Ya. Tapi bagaimana sampai ke sini? Polis beri kebenaran untuk mereka sendiri. Dilepas membuat di sini. Okey. Jadi oleh sebab itu, sebelum kita buat kita belajar terlebih dahulu. Ya. Okey cikgu, terima kasih kerana bersama dengan kita pada hari ini. Saya ingat Hang Jebat tadi cikgu. Inikah model yang kita sebut tadi cikgu? Inilah model yang cikgu sebut tadi. Sebab berkaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada hari ini. Alright. Mungkin cikgu boleh ceritakan, inikah dia antara perhiasan yang ada pada yang cikgu nak sebut pada hari ini? Ini sebenarnya sekadar pengetahuan am sahaja, Aiman. Kalau kita nak ambil betul yang Istana Diraja, memang kita tak dapat kebenaran lagi. Jadi cikgu bawakan, cikgu nak tunjukkan apakah alat dan apa fungsinya sahaja. Yang terlebih dahulu. Yang pertama, cikgu nak sebut tentang tanjak. Sekejap lagi cikgu akan terangkan lebih lanjut tentang tanjak. Sekarang ni cikgu tunjuk pada model dahulu. Yang di kepala ni namanya tanjak. Tanjak ni ada banyak jenis, Aiman. Banyak jenis. Dia mengikut negeri-negeri tertentu. Tapi kenapa cikgu punya lagi cantik pada saya? Sebab daripada seninya, kita nak benda tu pakaian kita biar kemas, tersusun, ada harmoninya, ada keseniannya. Macam model pakai sekarang sesuailah dengan pakaian dia hari ini. Lepas tu kita nak tengok tanjak dia. Tanjak ni yang model kita sedang pakai ni nama dia Lang Menunjuk Langit. Dia ada nama dia. Dia ada nama dia. Kemudian yang Aiman sedang pakai tu, nama dia Dendam Belayar. Dendam Belayar. Sebab saya masih lagi berdendam dengan Jebat. Dan yang ada depan kat cikgu ni, nama dia adalah Tanjak Hulu Balang. Hulu Balang. Tanjak Hulu Balang. Sebelum cikgu terlupa, tanjak-tanjak ni telah diberikan khas oleh Tanjung Puaka. Salah satu company yang memang mengekalkan adat istiadat Melayu. Kemudian yang dipakai oleh model tu, yang kat luar tu, yang songket tu adalah baju layang. Baju layang? Baju layang. Kebiasaannya bila kita pakai tanjak, dipakai bersama dengan samping. Betul? Model kita boleh tunjukkan kat mana samping. Ada lagi murid-murid yang belum tahu. Ada murid-murid tak tahu samping tu kat mana. Kat mana nak pakai kan? Lain kali kalau soalan SPM keluar tentang samping, tanjak, kamu boleh ingat balik model yang cikgu bawa pada hari ini. Tanjak letaknya di kepala, samping letak di pinggang. Seterusnya tak lengkap kalau istiadat Melayu tak ada keris. Jadi apa simboliknya keris ni cikgu? Tentang kepahlawanan. Sabar, selepas ini. Keris tu sebagai simbol kepahlawanan Kesultanan Melayu. Zaman-zaman dulu kita tak ada alat yang canggih. Jadi mereka menggunakan peralatan seperti keris, pedang, tenggolok dan sebagainya. Nanti cikgu akan tunjuklah satu-satu dalam cikgu punya PDPC hari ini. Maknanya itu di antara bukti kepahlawanan. Ya, betul. Dan kalau kita perasan dalam pakaian model kita ni ada baju Melayu.
Okay. Oh, dalamnya baju Melayu je. Baju Melayu. Oh. Okey. Kalau kita tengok sekarang ni kebiasaannya yang dipakai ni adalah untuk majlis bertandang. Bertandang tu apa, cikgu? Bertandang kita pergi rumah orang. Oh, nak raya ni kan. Kita nak pergi rumah orang. Ini adat bertandang. Okey, sebelum cikgu terlupa, cikgu nak terang sikit tentang tanjak tu. Okey, tentang tanjak. Pakaian tanjak tu dia ada simpulan. Okey. Dia ada makna-makna yang tertentu. Kalau kita letak simpulan dekat tepi telinga ni, bermaksud itu dia bertandang pergi rumah orang. Oh, lain-lain je. Lain. Begitu tingginya budaya dan adat istiadat kaum Melayu pada zaman kalau kita tengok dahulu. cikgu pada skrin kita, maknanya di bahagian kanan tu dia ada macam ikatan sikit cikgu. Ya, betul. Tu maknanya kita sedang bertandang. Okey, betul. Tapi kalau sekiranya kita pergi majlis bertandang dan kita diminta untuk membuat persembahan. Wow. Contohnya macam artis, contohnya Aiman datang. Niat di hati nak pergi makan sahaja kan. Tapi sampai dekat majlis, okey Aiman, Dai Aiman boleh bagi saya ceramah sikit. Contohnya, kita nak menghiburkan orang. Itu kena tukar tanjak tu. Yes, kalau bukan tukar tanjak Aiman. Okay. Kalau kita nak tukarkan, kalau kita nak tukarkan kita punya masa tu kita nak buat persembahan, simpulan tu kita kena letak di depan. Boleh pusingkan. Okey, pusingkan di hadapan. Okay. Boleh cikgu. Hati-hati ya. Okey. Kalau pemakaian tanjak, okey, simpulan di depan maksudnya kita untuk membuat persembahan. Silakan jebat. Wah, gitu. Okey, itulah cuba sedikit yang tentang pakaian cikgu nak tunjuk. Okay? Ini bukan pakaian rasmi yang cikgu nak tunjuk. Ini sekadar kita nak pengetahuan saya nak murid-murid tahu di mana dan apa fungsinya. Okey. Tapi tengok Rosita macam nak buat persembahan je cikgu. Rosita ni special. Dia salah seorang anak murid saya daripada kaum asli. Wow. Dekat sekolah saya ada special cikgu, ada kaum asli. Jadi Rosita ni salah seorang murid yang expert lah, suka dengan kesenian. Jadi saya tahniah Rosita. Okey. So inilah contoh-contoh pakaian dia, tanjak dan sebagainya. So saya nak teruskan dengan peralatan yang lain. Cikgu. Okey. Tadi cikgu dah terang tentang cogan alam. Cikgu akan teruskan dengan cogan agama. Oh, cogan agama. Cogan agama. Kalau cogan alam ni tadi, kita tengok semula. Okey, dia berbentuk bulat. Okey, dia berbentuk bulat dan juga dia ada 4 ekor harimau di bahagian bulatan tu. 4 ekor harimau. Tu ciri-ciri dia lah. Ciri-cirinya. Tetapi kalau cogan agama, dia ada tulisan khat, tulisan Jawi dekat dia punya pemegang dia. Okey cikgu. So dalam soalan, biasanya soalan SPM, dia akan tanya tentang ciri-ciri setiap alat kebesaran tu. Oh, dia akan tanya juga cikgu? Dia akan tanya. Jadi murid-murid kena ingatlah, cogan alam, cogan agama, apakah ciri-ciri yang membezakan setiap alat dan perhiasan tersebut. Okey. Yang ni cokma. Agak-agak Aiman, cokma ni untuk apa Aiman? Alah, saya biasa makan coklat je cikgu. Cokma ni tak tahu pula apa dia cikgu ya. Tapi kan kalau Aiman dapat tengok skrin yang cikgu tunjukkan, bentuk cokma tu seakan-akan apa? Oh, bentuk cokma tu kalau kita boleh paparkan di skrin, bentuk cokma tu kita nak minta murid kita untuk bantu kita. Iskandar boleh bantu tak? Kalau Iskandar tengok bentuk cokma ni macam bentuk apa Iskandar? Kalau saya nampak macam buah labu je tu. Okey. Cokma ni apa? Iskandar boleh bantu? Untuk apa? Bentuk buah juga. Bentuk buah ya. Ya, bentuk kubah masjid. Oh, bentuk kubah masjid. Kubah masjid. Jadi ada 3 yang cikgu dah tunjuk. Jadi semuanya ketiga-tiga tu mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Okey, ciri-ciri yang berbeza. Okey, seterusnya keris panjang diraja. Tadi keris yang cikgu tunjuk tu keris yang biasa-biasa je Aiman. Okey. Keris tu khas untuk orang-orang kita, orang-orang kebanyakan, bukannya kaum istiadat diraja. Yang ini khas untuk istana diraja. Keris panjang diraja. Okey, kat sini dia adalah ada sampir dekat keris tu diukir lambang kerajaan persekutuan. Okey. Kalau tak dapat lihat dekat skrin cikgu ni, kamu boleh tengok buku teks dengan lebih jelas lagi. Okey, cikgu pergi kepada seterusnya, pedang, keris panjang dan sundang diraja. Kalau kita dengar je perkataan keris, pedang apa semua itu, kita tahu tentang apa tu Aiman?
Itu keselamatan. Betul kan? Jadi pada zaman-zaman dahulu, dekat Istana Negara Diraja ni dia ada senjata-senjata yang tersendiri. Biasa panglima lah yang akan pegang tu, Ya, betul. Pegawai-pegawai kebanyakan diraja lah. Okey, seterusnya. Ini dinamakan dengan payung ubur-ubur kuning. Dalam kertas soalan, kebiasaannya ada satu je soalan tentang payung ubur-ubur kuning. Tentang apa tu, cikgu? Tentang soalan ni tentang apakah fungsi? Apakah fungsi payung ubur-ubur kuning? Takut hujan nanti dia kata, cikgu, payung hujan lah cikgu, nak teduh hujan. Jadi kita baca kat sini, kat sini dia kata lambang kebesaran raja-raja Melayu. Yang mana di puncak payung ni dipasangkan anak bulan dan bintang. Ada anak bulan dan bintang tu. Kita biasa memang ada payung, tapi payung kita tak ada anak bulan dan bintang kan. Kita payung biasa. Tapi kalau kita tengok, kalau ada sesuatu adat, contohnya ada majlis keramaian, tapi ada penggunaan payung yang kuning, dekat payung tu ada anak bulan dan juga bintang. Jadi orang-orang kebanyakan akan tahu itu adalah keluarga diraja. Specialnya. Kita tak ada payung ni kan. Okey, seterusnya adalah tombak berambu. Tombak berambu ni ada 20 batang, Aiman, keseluruhannya. Banyak, cikgu. Kenapa banyak sangat? Banyak, Aiman, sebab ke-20 ni tombak ni sebenarnya berasal daripada tombak-tombak pusaka daripada 11 buah negeri. Dia ada sejarah-sejarah dia tersendirilah. Kalau cikgu nak huraikan hari ini tak cukup masa kita, Aiman. Betul, cikgu. Jadi cikgu sekadar pengetahuan am, dan nanti kamu boleh buka dalam buku teks. Semuanya dalam buku teks. Seterusnya, tadi kita belajar tentang peralatan kan. Sekarang ni kita nak belajar tentang perhiasan dia pula, Aiman. Tadi baru peralatan. Tadi peralatan. Perhiasan belum lagi. Yes, sebab tu kita belajar tentang corak alam, corak agama. Kita ada belajar tentang payung ubur-ubur kuning kan. Sekarang ni kita belajar tentang perhiasan diraja. Okey, cikgu. Sebab tu kalau kita tengok, Aiman, secara menyeluruh, pakaian rakyat kebanyakan dan juga pakaian diraja berbeza. Betul, cikgu. Berbeza. Sebab kita mempunyai pakaian yang masing-masing punya pakaian lah. Dan pakaian ni dipakai pada majlis dan istiadat yang tertentu. Lain majlis, lain pakaian ke, cikgu? Dia ada tema-tema dia tersendiri, Aiman. Cikgu nak ajar sikit. Yang ini yang Aiman sebut tengkolok tadi. Ini yang Aiman sebut tentang tengkolok tadi. Ini baru betul tengkolok, cikgu. Yes, inilah betul-betul tengkolok yang dibuat daripada kain songket berbenang emas. Berbenang emas ni ada tengkolok. Yang ditenun dengan sutera berwarna hitam dan bersulam benang emas. Kalau Aiman perasan, kalau tengkolok tu, dia ada bentuk simpulan yang macam model kita pakai kan. Nama simpulan tu adalah simpulan dendam tak sudah. Dendam tak sudah? Dendam dengan siapa ni, cikgu? Ini zaman-zaman dulu punya ketinggian budi bahasa ilmu dia orang. Pada bahagian hadapan tengkolok ni dipasangkan anak bulan dan bintang pecah 14. Ada maksud dia, cikgu? Ada maksud dia. 14. Kalau Aiman rasa 14 tu apa? Saya rasa negeri kot, cikgu. Ya, betul. Sempena 14 buah negeri. Yang ini pula adalah masket. Anak-anak murid cikgu boleh salin ya. Ini adalah masket. Kalau kita nak tengok perbezaan masket dengan pakaian-pakaian lain, masket ni dekat collar, dekat pakaian baju dia dengan kat lengan dia ada ragam hias kat situ. Ada ragam hias. Masket ni biasanya labuh dan berlengan panjang, dipakai bersama-sama seluar panjang, bersulam di kaki dan juga tengkolok dia. Dia macam baju layang juga ke, cikgu? Dia lebih kurang lah. Tapi baju layang tu rakyat kebanyakan yang pakai. Jangan salah faham. Yang cikgu tunjuk tadi tu sekadar model sahaja. Yes, musket. Musket. Seterusnya adalah meskit. Ini contoh yang cikgu ambil daripada page Istana Negara. Ini adalah pemakaian meskit. Meskit ni pakaian dia adalah pada waktu apa, Aiman? Tahu? Yang ni biasanya waktu istiadat ke, cikgu? Dia sebenarnya meskit ni lebih kepada pakaian masa nak makan malam. Makan malam? Masa makan malam, dinner. Kalau kita dinner pun ada tema-tema dia kan. Tapi kalau instruksi beraja ni, dia ada pakaian khas untuk makan malam dia. Yang tu kita panggil dia meskit. Meskit ni biasanya dipakai menggunakan vest. Ada vest, pakaian dalam dia vest. Dan juga dikenakan bersama dengan seluar panjang berjalur tepi. Berjalur tepi. Berjalur tepi. Dia ada jalur emas kat tepi dia. Ini adalah pakaian untuk dinner, makan malam diraja. Seterusnya ada keris pendek diraja. Tadi ada keris panjang diraja. Keris panjang diraja berwarna gold, warna emas. Tapi bila sebut keris pendek diraja, dia berwarna
putih. Apa simboliknya cikgu? Dia ada Keris simbolik kat pendek situ. ni. Okey, keris ni, hulu keris ni dinamakan hulu pekaka. Cikgu terangkan dulu ya. Dia punya hulu dia dinamakan hulu pekaka berbentuk kepala geroda. Okey. Ada lambang persekutuan dekat keris ni. Okey, ini adalah satu pelengkap. Okey, tak lengkap sekiranya sesebuah pemimpin tu, okey, di institusi diraja ni dia pakai pakaian kalau tak ada dia punya keris tu. Betul. Dia sebagai pelengkap. Dia sebagai pelengkap kepada pakaian istiadat diraja. Okey, seterusnya. Ni pending diraja. Dia macam tujuan dia macam tali pinggang lah kita. Kalau kita rakyat kebanyakan banyak pakai tali pinggang kan. Kalau institusi beraja, mereka memakai pending diraja. Pending diraja. Pending diraja. Okey. Dekat pending diraja ni ada lambang persekutuan. Dia ada lambang persekutuan. Okey, diperbuat daripada kain saklat bertekat benang dan juga bercorak bunga. Okey cikgu. Okey. Sebab murid-murid kita ni nampak macam cerdik pandai cikgu. Okey. Saya nak cuba tanya Daniel lah. Sebab dia punya tanjak lagi canggih daripada tanjak saya cikgu. Okey. Boleh. Daniel. Pending diraja tu kita letak dekat mana Daniel? Dekat mana letaknya? Dekat kepala ke? Dekat kaki ke? Dekat mana? Daniel boleh onkan mikrofon? Cuba jawab. Letak di mana ni? Pending diraja ni? Okey. Okey cikgu, kita cuba. Masalah lain tu. Kita cuba murid yang seterusnya. Okay. Kita tengok Iskandar. Iskandar. Okey, apa function? Okey, apa fungsi pending diraja tu? Kita nak letak dekat mana? Nak letak kat mana? Tak dengar. Okey, boleh onkan mikrofon? Buka. Okey. Samping keris. Dia dengar tak tu? Pending diraja. Letak dekat mana? Saya rasa ada masalah lah kat sana. Diraja Tak diperbuat clear. daripada emas. Okey. Dekat mana letaknya tu? Dipakaikan di mana? Di pinggang cikgu. Betul cikgu? Betul, di pinggang. Betul. Okey. Bagus. Dia mencatat nota saya rasa tu lama manja. Okey cikgu, boleh kita terus lagi? Saya teruskan dengan gandik diraja. Cikgu teruskan dengan gandik diraja. Gandik ni ada pemeles, ada perhiasan diraja yang dipakai oleh Raja Permaisuri Agong. Ni permaisuri. Ni permaisuri punya. Tadi tengkolok tadi yang di-Pertuan Agong yang pakai. Okey. Tapi gandik diraja ni permaisuri yang pakai. Okey, tujuan dia macam biasalah, okey. Dia perbuat daripada emas putih. Okey. Istimewanya gandik ni Aiman, bila kita ceraikan dia boleh menjadi kerongsang ataupun loket. Kita pakai di kepala, tapi bila kita ceraikan dia boleh jadikan loket ataupun kerongsang. Okey. Ni kes special untuk permaisuri Ya, untuk permaisuri. Okey, seterusnya kalung diraja. Macam cikgu pakai ni. Cikgu pakai ni biasa je Aiman. Ya cikgu. Tapi nak juga cantik kan. Gitu, Cikgu kan? pun pakailah juga. Okey. Yang ini kalung diraja yang dipakai oleh Permaisuri Agong lah. Okey. Seterusnya. Cikgu nak tanya soalan. Kita dah banyak bercakap, cikgu pun dah penat. Jadi cikgu nak murid cikgu pula yang jawab. Okey cikgu. Kita nak tanya siapa ni cikgu? Okey. Kita nak tanya. Okey, saya nak tanya. Okey, soalan satu cikgu bagi soalan dulu. Kita Okey, tengok cikgu bagi siapa soalan. yang nak jawab yang bersedia. Okey. Soalan yang pertama, apakah nama hulu keris pendek diraja? Siapa nak jawab? Saya. Silakan. Teruskan. Hulu pekaka. Hulu pekaka. Betul. Betul cikgu? Betul. Okey, kita bagi berapa markah ni cikgu? Cikgu bagi 5 markah untuk 5 markah. Banyaknya. Okey, sebab lagi cikgu. Ini subjektif. Okey. Yang seterusnya. Apakah perhiasan lain yang boleh dihasilkan daripada gandik diraja? Cikgu baru sebut tadi tentang gandik diraja. Jadi siapa yang nak jawab? Umairah ke? Ataupun Izzuddin? Rosita. Okey, Rosita. Okey, jawab soalan cikgu. Loket atau kerongsang? Ya. Nampaknya mereka dah bersedia tu Aiman. Betul cikgu. Betul. Loket dan juga kerongsang. Soalan-soalan ni yang cikgu tanya hari ni kebanyakan ada pilihan soalan dalam SPM. Cikgu dah keluarkan terlebih dahulu supaya murid-murid kita alert dengan setiap alat kebesaran perhiasan dan juga fungsi-fungsi dia. Okey. Okey, kita pergi pada soalan ketiga. Bagaimanakah cara pemakaian meskit? Tadi cikgu terangkan tentang pemakaian meskit. Panjang cikgu huraikan. Betul. Jadi, cikgu nak tanya, siapa yang boleh jawab? Okey, silakan.
Iskandar macam nak jawab je, Iskandar. Iskandar nak jawab ke? Silakan. Okay. Teruskan. On mic. Okey. Night skate ini dipakai bersama-sama vest, kemeja putih dan seluar panjang hitam yang mempunyai jalur keemasan pada bahagian tepinya. Okey. Betul, Cikgu? Lengkap sangat Aiman. Okey, Terima terbaik, kasih Iskandar. Okey, ada Aiman nak selit nak tanya apa-apa sebelum cikgu pergi ke saya tajuk? pun nak tanyalah, Cikgu. Okey. Macam saya, Cikgu, saya suka sangat pakai baju warna kuning, Cikgu. Okey. Jadi adakah boleh saya nak pakai seperti itu dan saya nak pakai tanjak berwarna kuning, tapi nampak seolah-olah macam menyamai diraja, Cikgu, boleh ke? Okey, daripada disiplin pakaian yang kita tak boleh menyerupai kita punya pembesar, Aiman. Tapi kalau warna dengan pakaian biasa tak ada masalah bagi kita rakyat kebanyakan. Jangan sampai kata kita warna kuning adalah warna diraja. Kita tak boleh pakai, tak boleh macam tu. Kita boleh pakai tapi dengan majlis kita yang tertentu. Tak menyerupai mana-mana majlis diraja. Sama juga kalau ada upacara perkahwinan. Betul, Cikgu. Tak? Bila upacara perkahwinan, kebanyakan pengantin-pengantin, pengantin-pengantin memakai songket, pakai tanjak. Sebab tu mereka dipanggil Raja Sehari. Waktu itulah nak merasa, Cikgu, pakai macam tu kan. Dah pernah pakai belum, Aiman? Dah pernah lah, Cikgu. Oh, dah pernah. Dah pernah, tak apalah. Dah pernah lah menjadi Raja Sehari. Betul, Cikgu. Okey. Jadi Cikgu teruskan lagi. Ada 3 soalan lagi. Tapi Cikgu, saya dah tak ada niat nak pakai lagi. Manalah tahu kan. Okey, Cikgu, kita berehat seketika, boleh, Cikgu? Okey, boleh, Cikgu. Okey, mudah-mudahan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Subjek kita pada hari ini adalah berkaitan dengan pendidikan seni visual alat kebesaran. Okey, Cikgu. Cikgu ada nak sambung sikit lagi soalan, Cikgu? Ada. Cikgu nak tanya. Ada 3 soalan lagi yang Cikgu sediakan kat sini. Silakan, Cikgu. Okey, soalan yang seterusnya, berikan Cikgu 3 nama solek tengkolok yang kamu tahu. Okey, siapa nak jawab? Silakan. Atifah. Silakan, Atifah. 3 jenis solek tengkolak adalah dendam tak sudah daripada Negeri Sembilan, Lang Melayan daripada Terengganu, solek belah Mumbang daripada Perak. Ya, betul. Betul, Cikgu? Ya, betul. Wow. Okay, setiap solek-solek yang Cikgu cerita tadi, setiap tanjak, dia ada solek-solek simpulan dia tu yang berbeza-beza pada setiap negeri. Bagus, Atifah. Ingat yang Cikgu sebut dalam kelas. Okay? Okey. Seterusnya soalan yang kelima. Okay. Mengapakah motif awal larat digunakan dalam perhiasan alat kebesaran dan perhiasan diraja? Siapa nak jawab? Okey, silakan. Saya, Cikgu. Izzuddin. Izzuddin. Okey. Untuk mengekalkan dan menjaga warisan budaya dan budaya bangsa. Betul. Mengekalkan warisan budaya. Okey, terima kasih, Izzuddin. Bagus. Cikgu, saya tengok dekat atas meja Cikgu ada banyak pensel warna lah, Cikgu. Lepas ni kita akan belajar berkaitan dengan apa, Cikgu? Okey, lepas ni kita nak belajar tentang seni lukisan, Aiman. Macam lukisan. Saya ni, Cikgu, tangan macam kayu, Cikgu. Boleh ke saya melukis? Boleh. Sebenarnya kita nak melukis ni, Aiman, walaupun kita tak ada bakat, tapi kalau kita ada minat, kita boleh buat, insya-Allah. Sebab tak semua orang dikurniakan bakat ataupun gifted tersendiri kan. Kita kalau kita minat, kita boleh belajar. Dan insya-Allah kita boleh buat, Aiman. Dan ni dalam bab yang keberapa, Cikgu? Dalam subjek kita? Bab yang kedua, bab yang kedua. Tingkatan 4. Okey, hari ni Cikgu akan ajarlah sedikit. Baik, Cikgu. Okey. Boleh kita mulakan, Cikgu? Okey, boleh. Cikgu teruskan. Ni tajuk seni lukisan. Seni lukisan. Okey, seni lukisan tingkatan 4 ni dia banyak menceritakan tentang sejarah seni lukisan itu sendiri. Okey, terutama diperkenalkan tentang seni lukisan barat. Okey, dalam ni murid-murid akan belajar tentang aliran dalam seni lukisan barat. Okey, contohnya kita ada 8 kat sini. Okey, ada 8 aliran seni lukisan barat. Okey, yang pertama adalah Renaissance. Okey, Renaissance. Okey, yang kedua adalah Barok. Okey, Barok. Yang ketiga adalah seni lukisan Rokoko, aliran Rokoko. Okey, yang seterusnya Neoclassicism, Romantism, Naturalism, Realism dan juga Impressionism. Nak sebut pun terbelit, Aiman. Ya, Cikgu. Ni di antara bentuk-bentuk seni
Yang pernah dihasilkan cikgu Ya, betul. Jadi ini aliran barat. Sejarah seni lukis aliran barat. Jadi sebelum kita nak membuat sesuatu karya, kita kena tahu dulu sejarah dia. Asal usul dia. Yes, asal usul dia. Kalau kita tak tahu sejarah daripada mana, maka kita menghasilkan karya-karya yang kurang berkualiti. Betul cikgu. Mengikut suka kita je kan. Kita nak buat sesuatu, kita kena ada ilmu. Jadi kita akan belajar tentang sejarah dia dahulu. Yang pertama tentang sejarah Renaissance. Renaissance. Boleh ya Iskandar dan lain-lain boleh dengar ya. Renaissance. Renaissance ni dalam soalan SPM selalu ditanya, apakah yang dikatakan dengan istilah Renaissance? Dia akan tanya tentang istilah Renaissance. Istilah dia adalah kelahiran semula. Jadi bila anak-anak murid cikgu baca soalan tentang apakah yang dikatakan dengan Renaissance, maksudnya adalah kelahiran semula. Seterusnya. Cikgu sebutkan ciri-cirinya. Cikgu tak nak terus panjang lebarnya Aiman sebab semua ni ada dalam buku teks kamu. Semua ni ada dalam buku teks, kamu boleh buka buku teks. Seterusnya, masa zaman ciri-ciri aliran Renaissance ni, pelukis menggunakan satah yang jelas pada latar belakang garisan yang menegak. Setiap aliran tu dia ada ciri-ciri dia yang tersendiri. Contohnya yang kedua ni barak. Aiman ya? Yang kedua ni barak. Pelukis melukis hal benda yang dilukis. Seterusnya aliran ciri-ciri barak ni memberi penekanan kepada bentuk semula jadi, jalinan, warna, cahaya serta ruang. Ciri-ciri sahaja yang berbeza Aiman. Tapi alat dan media yang digunakan adalah sama. Yang seterusnya aliran Rokoko. Aliran Rokoko ni bermula dari Perancis. Jadi dalam seni lukis tingkatan 4 ni, murid-murid dapat overall belajar tentang seluruh dunia tentang aliran-aliran dan sejarah seni lukisan itu sendiri. Seterusnya adalah ni ciri-ciri Rokoko. Ciri-ciri dia. Penekanan dibuat untuk mengimbangkan antara bentuk garisan, sama juga. Tujuan dia sama. Dalam aliran Rokoko ni, pelukis gemar menggunakan warna yang lembut dan kurang memberi tumpuan kepada aspek latar. Kamu kena ingat ciri-ciri ni. Biasanya soalan teori yang keluar dia akan tanya tentang ciri-ciri dan juga sejarah daripada aliran mana. Seterusnya Neoclassicism. Yang ini aliran utama seni visual di Eropah. Cikgu teruskan lagi. Yang ini adalah Neoclassicism punya ciri-ciri dia. Kamu boleh tengok dalam buku teks lah Aiman ya. Kalau kita nak terangkan semua hari ni tak cukup masa Aiman. Panjang sejarahnya. Ini pun cikgu dah pendek kan. Seterusnya Romantism. Romantism ni ramai murid-murid yang salah faham. Bila sebut romantism, tentang romantik. Romance kan? Tentang tetap. Sebenarnya romantism dia lebih pada ketuhanan, kerohanian. Kerohanian, ketuhanan. Jangan lupa kalau keluar soalan tentang romantism, dia lebih menjurus ke arah ketuhanan, kerohanian. Apa ciri-ciri cikgu? Dia ada ciri-ciri dia. Tumpuan dia pada emosi dan suasana. Dia banyak menceritakan tentang emosi dan juga suasana. Iskandar Iskandar? Saya nampak dia macam kelihatan sedikit bosan. Dia tengah fokus cikgu. Tengah fokus. Cikgu anggap dia sebab fokus. dia takut nanti cikgu tanya soalan nanti. Dia tengah catat cikgu rasa. Seterusnya Naturalism. Naturalism ni menggambarkan figura manusia. Fokus dia pada pemandangan semula jadi yang mengelilingi figura. Maksudnya dia banyak melukis figura tapi dia lebih kepada fokus pemandangan tu. Ada contoh kat depan ni tak cikgu yang kita sebut naturalism ni? Tak ada, kat sini tak ada. Kat sini tak ada juga. Kalau yang ikan ni kita istilahkan apa cikgu? Dia lebih kepada emosi je. Emosi. Emosi. Luahan perasaan. Sebab seni itu sendiri adalah luahan perasaan. Seni lukisan itu sendiri adalah luahan. Yang seterusnya adalah realism. Tapi sebelum cikgu terlupa, cikgu nak terangkan dulu tentang seni lukisan. Tadi cikgu dah sibuk dengan slide, cikgu lupa nak sebut Aiman. Dengar ya Izzuddin, Atifah semua. Seni lukisan ni adalah langkah pertama sebelum menghasilkan karya-karya yang lain. Sebelum kita nak menghasilkan karya-karya yang lain, kita kena ada seni lukisan dulu. Kalau kita nak buat catatan, mesti ada lakaran thumbnail lukisan ni. Itu dikatakan lukisan. Kalau kita nak buat cetakan, mesti ada lukisan dulu. Kalau nak buat perabot cikgu, mesti ada lukisan dulu. Kena lukis designer. dulu. Sebelum kita nak mencipta sesuatu barangan, kalau kata kita nak hias rumah, dalam seni kita ada belajar interior designer, Aiman. Sebelum kita nak buat sesuatu hiasan apa semua, kita kena ada lakaran dulu. Dan lakaran itulah yang kita panggil dia dengan seni lukisan.
Oh. Okey, cikgu Okey, selit sebelum cikgu terlupa. Okey, seterusnya realism. Yang ni realism, dia sebut realism dia adalah gambaran sebenar. Sebenar. Senang nak ingat ya, kalau soalan tanya tentang realism, maksudnya adalah gambaran sebenar. Okey, maksudnya bila pelukis tulis realistik. Kalau kat sini banyak realism. Sebab bila cikgu ada tunjuk gambar kat sini, ada gambar vase palsu, ada gambar buah delima. Ini realism. Dia lukis gambar sama, still life. Tapi nampak real lah cikgu, gambar-gambar ni. So, dia kena ada jiwa masa kita nak buat tu, Aiman. Masa jiwa nak tu dia kena macam mana cikgu? Dia lepas makan ke cikgu ataupun lepas marah ke? Sebenarnya macam ni, Aiman. Seni lukisan ni, Aiman, dia tak bergantung kepada situasi. Semua orang situasinya berbeza. Ada orang dia melukis ketika dia marah. Oh, betul. Masa dia marah itulah idea dia datang. Betul, Aiman. Bila dia marah, masa itulah dia rasa nak lukis. Dia nak lepaskan perasaan dia dengan lukisan dia tu. Ada macam tu cikgu? Kalau setengah orang dia melukis ketika dia tengah macam feeling dia tengah macam bahagia. Macam tu cikgu? Macam suka kan, tengah gembira nak lukis. Dia boleh buat lakaran. Dan apa yang kita lukisan tu sebenarnya menggambarkan emosi kita pada ketika itu. Sebab tu ada terciptanya ada lukisan abstrak. Okey, ada banyak jenis lukisan lah, Aiman ya. Okey. Agaknya kalau kita melukis gambar singa waktu tu agaknya tengah marah cikgu ya. Sama ada sedang. Saya takut kalau tengah marah nak lukis singa tapi terjadi kucing. Jadi kucing. Sebab di luahan perasaan. Perasaan. Kebanyakannya pelukis ni dia ada masa-masa yang tertentu untuk dia mendapatkan idea. Macam cikgu, kebanyakannya dalam kelas cikgu akan banyak lukisan still life kita panggil. Lukisan yang di depan mata. Kita melukis di depan mata. Macam cikgu letak satu objek, cikgu akan mengajar anak murid cikgu melukis objek di depan mata dia. Realism ni tadi. Maksudnya melukis apa yang di depan mata dia. Kalau botol air lah cikgu. Kalau botol air lah. Kalau nak seronok kita bawa buah. Lepas kita lukis, kita makan. Jadi buah delima tu cikgu ada dekat kedai buah ke apa cikgu? Itu cikgu bawa dalam kelas. Cikgu bawa dalam kelas. Okey. Cikgu teruskan lagi ya. Okey, sila cikgu. Okey, seterusnya zaman ataupun aliran impressionism. Okey, yang ini yang terpenting menjelang abad ke-19. Okey. Okey, untuk aliran impressionism ni, kamu kena ingat satu perkara, okey, yang kat rumah, Izzuddin, okey, Rosita, ingat satu perkara, dia ada perkataan French for easel. Kat zaman impressionism ni lah terhasilnya easel ni. Ni. Kayu tu. Inilah sejarah terciptanya easel pada aliran impressionism. Masa ni dia orang cipta easel. Macam mana nak melukis, nak letak kat mana. Yelah, kalau tak ada benda tu cikgu nak letak kat mana frame tu kan? Kita fikir logik. Kalau kita nak melukis, takkan kita nak lukis atas meja. Mungkin saiz A3, A4 boleh lah. Bila masuk A1, A2 dah besar, kita perlukan sesuatu untuk menampung lakaran kita, lukisan kita. Okey, seterusnya. Ini adalah ciri-ciri aliran impressionism. Ciri-ciri dia. Pelukis aliran ini memberi fokus kepada cahaya dan kesan objek dilihat. Sangat teliti berkaitan dengan pantulan cahaya yang diterapkan dalam lukisan. Kalau dalam kelas, murid-murid selalu belajar tentang shading. Tone and shading. Kat mana cahaya tu datang? Kawasan mana yang gelap? Kawasan mana yang cerah? Tapi dalam aliran ini, sangat mementingkan tentang pencahayaan. Yang ada bahagian gelap, ada bahagian cerah cikgu. Sebab kalau dalam lukisan, kalau kita nak menghasilkan sesuatu lukisan yang nampak 3D, yang nampak hidup, yang nampak bentuk-bentuknya, kita kena mahir dalam pencahayaan. Okey, lepas ni mungkin cikgu boleh terang tak cikgu? Macam mana, kat mana nak gelap, kat mana nak terang, kat mana nak pusing, kat mana nak sengit, boleh cikgu? Boleh, tak ada masalah, Aiman. Tapi mudah-mudahan jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Road to Success SPM 2021. Kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Alright, kembali dalam Road to Success SPM 2021. Okey cikgu, kita dah sampai dah sesi yang paling seronok. Kalau budak-budak ni cikgu, inilah yang paling seronok sekali. Iaitu berkaitan dengan lukisan. Tapi saya tengok lukisan cikgu real lah cikgu. Nampak macam timbul. Mungkin disebabkan cahaya tadi ya cikgu. Ya, betul. Sebab tu sekarang ni slide cikgu dah habis. Okey. Sekarang ni cikgu nak terangkan tentang bahan-bahan yang cikgu bawa hari ni. Okey. Ada perbezaan antara seni lukisan dengan seni catatan. Kadang-kadang murid-murid, bukan murid-murid sahaja. Orang ramai pun salah faham tentang lukisan dengan catatan ni. Semua yang dinampak gambaran, semua cakap, oh lukisan tu cantiknya. Cantiknya lukisan tu. Sebenarnya alat dan media dia berbeza. Bila alat dan media berbeza, catatan dengan lukisan tu tak sama. Apa maksud dia cikgu? Jadi cikgu nak tanya, siapa tahu apakah perbezaan antara media basah dengan media kering? Okey. Teruskan. Siapa nak jawab? Siapa dia? Umairah ke? Ataupun siapa dia? Izzuddin. Sila Din. Okey, Izzuddin nak jawab. Seni lukisan menggunakan media kering dan manakala seni catatan menggunakan media basah. Okey, betul. Itulah perbezaan dia. Okey, terima kasih Din. Okey, itulah perbezaan, betul. Kamu kena ingat, perbezaan antara seni lukisan dengan seni catatan adalah seni lukisan menggunakan media kering, manakala seni catatan menggunakan media basah. Jadi setiap karya yang dihasilkan tu, kalau berlainan dia punya alat dan media, nama dia pun tak sama. So tolong ubah lepas ni persepsi. Yang kering itu adalah lukisan, yang basah itu adalah catatan. Ada contoh yang kering tak cikgu? Jadi cikgu nak tunjuk. Okey, kalau tengok gambar kat depan cikgu ni, ada gambar buah delima, betul? Betul cikgu. Buah delima itu adalah karya catatan. Okey, buah delima tu adalah karya catatan. Sebab menggunakan watercolor, menggunakan warna air untuk menghasilkannya. Karya catatan. Ya, itu namanya karya catatan. Dia bukan seni lukisan, tapi dia seni catatan. Kena ingat bahawa bila semua ataupun alat-alat yang digunakan tu menggunakan air ataupun bahan tara lain, itu adalah catatan. Maknanya asal perkataannya cat lah cikgu Ya, betul. Bila cat ni catatan tu dia menggunakan ada alat media lain ataupun ada bahan tara yang digunakan. Contoh kita nak guna akrilik. Ada alat ataupun bahan namanya akrilik. Kita menggunakan minyak linsik untuk campurkannya, baru kita boleh menghasilkan karya. Itu adalah catatan. Tapi lukisan yang kita nak belajar hari ini, lukisan ni di media kering. Masuk media kering, dia tak perlukan bahan tara. Dia tak perlukan bahan tara tu. Okey, contoh, kita menggunakan pensel je lah. Okey, kalau kat sini, lukisan cikgu kat sini, lukisan lada benggala ni. Okey, lukisan lada benggala ni adalah menggunakan 100% pensel. Pensel cikgu? Guna pensel sahaja. Dan dekat sinilah cikgu nak terangkan sedikit tentang pencahayaan tu tadi. Macam mana kita nak mewujudkan lukisan kita tu seolah-olah hidup. Nampak real juga. Nampak real 3D. Kat situlah pentingnya ilmu pencahayaan. Okey, macam mana cikgu? Okey, sekiranya pencahayaan tu datang daripada sini contohnya. Objek yang duduk di hadapan cahaya akan kelihatan cerah. Okey, yang kelihatan cerah. Tapi kawasan yang tak kena cahaya akan berwarna gelap. Contoh kalau pemandangan lah, kita nak tengok gunung di hadapan kita. Pokok yang renek di depan kita, kita nampak real besar kan. Tapi daun-daun atau pokok dekat gunung tu kita nampak jauh dan gelap. Sebab apa? Sebab cahaya tu dekat dengan kita. Macam tu juga dengan gambar yang cikgu pegang ni. Kawasan yang gelap ni lah kawasan yang tak kena cahaya. Kawasan yang cerah tu adalah kawasan yang terkena dengan cahaya. Maknanya kena tengok jugalah cahaya tu daripada mana cikgu. Betul. Kita yang kena tentukan cahaya tu daripada mana. Kita tentukan. Kalau cahaya tu daripada kiri, contohnya daripada kiri, jadi kawasan objek kita lukis sebelah kiri ni akan kelihatan cerah. Kawasan yang belah kanan ni akan menjadi lebih gelap. Sama juga kalau cahaya dari atas, gambar kat atas ni akan cerah dan objek di bawah dia akan ada bayang-bayang ataupun shading, dia berwarna gelap. Okey cikgu, macam contoh kita lihat bekas warna kuning tu cikgu, cahaya daripada belah mana cikgu? Bekas warna kuning? Yang seperti dalam gambar cikgu. Pasu tu. Pasu? Cahaya daripada mana cikgu? Daripada depan. Daripada depan? Yang ni cahaya daripada depan. Kalau kamu perasan ni kat sini, ada tengah-tengah ni, cahaya daripada depan. Jadi, fokusnya adalah pada depan ni. Cahayanya depan akan jadi cerah juga. Ya, betul. Okey, sebelum kita habis segmen kita pada hari ni, cikgu nak cakap sedikit tentang cakul lah. Antara penggunaan ataupun alat dan bahan yang digunakan untuk menghasilkan seni lukisan.
Okey, kalau cikgu sebut tentang pensel warna, oil pastel, pensel, tu dah biasa. Oh, betul cikgu. Dah biasa. Tapi cakul ataupun arang ni jarang-jarang pelajar tahu. Oh, iyalah cikgu. Jarang-jarang murid tahu. Jumpa kat dapur je cikgu. Arang ni di zaman dulu mereka tak banyak alat dan bahan. Okey, jadi mereka menggunakan cakul. Okey, arang ni untuk menghasilkan karya mereka. Macam mana nak buat tu cikgu? Okey, macam mana nak buat, nak cikgu lukis kat sini. Okey, macam ni. Sebelum tu cikgu nak terangkan tentang penggunaan cakul ni. Okey, sejarah dia, kalau murid-murid belajar tentang sejarah, cikgu masuk sikit dalam seni dia ada elemen merentas kurikulum. Dalam subjek seni kita ada belajar subjek lain juga. Yang ini kita belajar tentang zaman sejarah, dia ada prasejarah. Okey. Cakul ni digunakan untuk dia menconteng dekat dinding-dinding gua. Tapi zaman sekarang cakul ni digunakan punca dia sama juga seperti pensel dan sebagainya. Inilah antara bahan-bahan dia. Jadi cikgu ulang semula anak-anak murid cikgu. Antara alat dan media yang digunakan untuk seni lukisan, oil pastel, krayon pun boleh, pensel, cakul, dan jangan lupa, pen pun boleh. Pen pun dikira media kering sebab masa kita nak gunakan pen untuk buat karya kita tak perlukan bahan tara lain. Inilah antara bahan-bahan yang cikgu bawa hari ni, Aiman, yang berkaitan dengan seni lukisan kita. Bayang tu penting ke dalam gambar cikgu? Saya tengok setiap gambar cikgu ada bayang. Ya, sendiri. Sangat penting. Sebenarnya bayang tu yang mewujudkan suasana ketika itu. Dan sebelum cikgu terlupa, cikgu nak tunjuk sikit tentang karya yang cikgu bawa hari ini. Cantik betul lah cikgu. Karya yang cikgu bawa hari ini. Cikgu nak tunjukkan. Yang ini kita nampak cantik. Tapi yang ini bukan totally seni lukisan, Aiman. Yang ini adalah mixed media. Ada catan juga? Ya. Mix media ni maksudnya bahan tara bercampur lah, alat dan media dia yang bercampur. Kan kita mixkan dia. Contoh latar belakang ni, cikgu menggunakan catan sebab cikgu guna watercolor, warna air. Tapi untuk menunjukkan objek yang cikgu lukis, figura haiwan yang cikgu lukis, gambar ikan ni, cikgu nak timbulkan tekstur dia ataupun kesan jalinan pada objek ikan ni, cikgu gunakan pensel warna, Aiman. Anak murid tengok kat dalam ni ya. Yang ini, yang depan ni adalah pensel warna dan background yang belakang ni adalah watercolor ataupun warna air untuk menghasilkan catatan ini. Maknanya ada maksud ke cikgu? Di setiap gambar ni dia ada maksud cikgu? Dia ada maksud-maksud dia tertentulah. Sebenarnya warna air ni lebih sesuai kita gunakan untuk latar belakang. Untuk buat latar belakang sesuatu objek sesuai untuk kita gunakan warna air lah. Tapi untuk mendetailkan atau kita nak bagi cantik, sharp kita punya lukisan tu, cikgu lebih prefer kita menggunakan pensel warna. Mungkin cikgu ada saranan kepada murid-murid kita di rumah ni yang minat mewarna ni, cikgu, kat mana, macam mana nak mula ni? Macam saya ni tangan ni macam kayu cikgu. Macam mana nak mula? Cikgu share tips lah Tips ni penting sebab dalam kertas seni, SPM, cikgu selitkan sikit format takut mereka lupa. Kita ada kertas dua iaitu lukisan, lakaran. Macam anak-anak murid cikgu dah pesan awal-awal sebelum nak memulakan apa sahaja lukisan, lakaran, kena buat garisan simetri dulu. Sebab dalam seni kita ada belajar bahasa seni visual. Kita nak ada keseimbangan supaya bila kita lukis tu gambar kita tu seimbang, Aiman. Itu yang paling penting. Yang kedua, belajar tentang membentuk sesuatu objek dahulu, Aiman. Kita nak bagi tangan lakaran kita lembut. Lakaran. Kita buat objek-objek yang simple dulu. Bentuk-bentuk yang simple dulu. Kalau macam saya cikgu, waktu kecil-kecil saya suka tekap cikgu. Boleh juga Tekap tu antara satu teknik permulaan untuk melukis. Kita ada teknik peniruan yang kita panggil dia imitasi. Okey cikgu, lepas ni saya nak melukis, saya nak pakai yang arang tu, boleh cikgu jadi para penonton, murid-murid sekalian boleh cuba buat di rumah, pakai apa saja bahan yang ada kat rumah tu, pakailah apa saja boleh cikgu Boleh, media kering. Media kering. Okey, kita dah berada di akhir siaran. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih kepada murid-murid kita pada hari ini daripada SMK Lancang Pahang. Ada rezeki kita jumpa lagi. Saya nak melukis dengan cikgu sekejap. Baik, jangan ke mana-mana. Kita akan jumpa lagi. Mungkin tak tahulah cikgu, episod bila pun kita tak tahulah kan. Tapi hari ini kita dah habis dalam Road to Success SPM 2021. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Saya Vijayalakshmi Suparnia dari Lancang Pahang ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM 2021 kepada semua calon SPM. Khasnya kepada murid-murid SMK Lancang Pahang.
Semoga anda dapat menjawab peperiksaan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Anwar bin Lebar dari Pura Johor ingin mengucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM tahun 2021 khususnya kepada anak saya Siti Nurhayani binti Muhammad Anwar dan kepada semua calon-calon SPM tahun 2021. Semoga anda semua dapat menjawab semua soalan peperiksaan yang baik dan terus cemerlang. Sekian, terima kasih.